Assalamualaikum. Hai murid-murid tahun 3. Apa kabar murid-murid tahun 3 pada hari ini? Cikgu harapkan semua murid berada dalam keadaan baik dan sihat. Baiklah, kita teruskan sesi PDPR kita bagi subjek matematik. Untuk hari ini kita masih lagi berada dalam topik 3 iaitu pecahan, perpuluhan dan peratus. Jadi hari ini kita akan lihat kepada pecahan terlebih dahulu. Untuk objektif pembelajaran pula, diharapkan para murid dapat menulis pecahan setara bagi pecahan wajar dengan betul. Baiklah murid-murid, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita, marilah kita membuat sedikit ulang kaji mengenai pecahan wajar. Adakah murid-murid masih ingat apa itu pecahan wajar? Boleh sesiapa bagi tahu cikgu apa itu pecahan wajar? Florisa, Alisha, Ketilia, boleh beritahu cikgu? Ya, betul. Pecahan wajar adalah di mana pengangkanya mesti lebih kecil daripada penyebut. Pengangka ini maksudnya nombor yang berada di atas. Mesti lebih kecil daripada nombor yang berada di bawah. Jadi kita lihat contoh di sini. Di antara dua pecahan ini, yang manakah pecahan wajar? Di antara 5/9 dengan 4/3. Yang mana satu pecahan wajar? Adakah 5/9? Adakah 4/3 adalah pecahan wajar? Jadi mana satu antara dua pecahan ini? Jadi jawapannya adalah 5/9 kerana pengangkanya lebih kecil daripada penyebut. Seterusnya kita lihat contoh lagi. Baiklah, di antara 2/2 dengan 1/6. Antara dua pecahan ini yang mana adalah pecahan wajar? Adakah 2/2? Adakah 1/6? Jadi jawapannya adalah 1/6 kerana satu pengangkanya lebih kecil daripada penyebut iaitu 6. Kalau yang ini tadi 2/2 dia sama besar. Jadi dia tak boleh sama besar, dia mesti pengangka lebih kecil daripada penyebut. Baiklah, sekarang kita akan lihat apa pula maksud pecahan setara. Kalau sebelum ni kita dah belajar pecahan wajar, jadi sekarang kita lihat apa itu pecahan setara. Kita lihat yang ini. Okey, kita lihat bentuk ini ada 3 bentuk segi 4. Jadi ada satu bahagian yang dilorek. Jadi kita boleh sebutkan pecahan untuk bahagian yang berlorek sebagai 1/3. Okey, jadi ini adalah pecahan untuk kawasan yang berlorek iaitu 1/3. Kemudian kita lihat yang seterusnya. Baik, di sini pula ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 segi 4. Dilorek 2 segi 4 daripada 6 ini telah dilorek. Jadi pecahannya adalah 2/6. Kenapa sini cikgu letak 1/6? 1/6 ini mewakili 1 segi 4 ini. Jadi cikgu lorek 2, jadi 1/6 tambah 1/6 akan dapat 2/6. Jadi satu bahagian, ini satu bahagian, ini satu bahagian, jadi 2/6. Baik, kita lihat apa yang berlaku. Cikgu letak garis putus-putus di sini untuk membandingkan kawasan yang dilorek ini. Jadi 1/3 kawasannya sama besar dengan 2/6 ini. Ini 1/3, ini 2/6 tadi. Jadi kawasannya sama besar. Tetapi pecahannya berbeza. 1/3, ini 2/6. Tapi kawasannya sama besar. Jadi apa yang kita boleh cakap? Jadi kita boleh simpulkan 1/3 sama nilai dengan 2/6. Kenapa dia sama nilai? Kerana bahagiannya sama besar. Bahagian yang dilorek. Kalau kita lorek 1/3 besar ini, 2/6 dia besar ini. Jadi dia sama besar. Jadi kita boleh sebut sebagai sama nilai. Maka
kita boleh sebutkan 1/3 adalah pecahan setara bagi 2/6. Dan kita boleh tulis sebagai 1/3 sama dengan 2/6. Kenapa kita boleh guna sama dengan? Kerana kawasannya sama besar. Okey, kita lihat contohnya. Baik, di sini cikgu ada 6 petak dan cikgu lorekkan 3 bahagian. Jadi pecahannya adalah 3/6. Kita lihat seterusnya. Dan di sini ada 8 petak atau 8 segi 4. Jadi cikgu lorekkan berapa? 4 bahagian. Jadi pecahannya adalah 4/8. Adakah dua-dua ini sama besar kawasan yang dilorek? Jadi kita buat garisan untuk bandingkan. Ya, jadi kawasan ini adalah sama besar. Maka kita boleh katakan 3/6 sama nilai dengan 4/8. Maka kita boleh sebutkan 3/6 adalah pecahan setara bagi 4/8 kerana kawasan yang dilorek adalah sama besar. Jadi kita boleh katakan 3/6 adalah sama dengan 4/8. Jadi apa yang kita boleh dapat daripada contoh-contoh yang cikgu berikan tadi, pecahan setara ini sebenarnya 2 pecahan wajar. Dia mesti pecahan wajar yang berbeza, tetapi mempunyai nilai yang sama. Maksudnya pecahan itu tidak sama, nombornya tidak sama, tapi nilainya atau kawasannya sama besar. Contohnya tadi 1/3 sama dengan 2/6. Kawasan yang dilorek ini sama besar, jadi 1/3 adalah pecahan setara bagi 2/6. Kemudian 3/6 adalah pecahan setara bagi 4/8. Dan 1/2 adalah pecahan setara bagi 2/4. Jadi murid-murid tolong ingat, pecahan setara adalah 2 pecahan wajar yang berbeza tetapi mempunyai nilai yang sama. Baik, kita lihat di sini. Okey, ini kita panggil sebagai carta pecahan. Ada dalam buku teks kamu boleh rujuk. Ini kita panggil sebagai carta pecahan. Jadi apa fungsinya carta pecahan ini? Carta pecahan ini memudahkan kita untuk mencari pecahan setara. Contohnya, pecahan setara bagi 1/2. Jadi kita cari apa pecahan yang sama besar dengan 1/2. Jadi kita carilah mana satu? Iaitu yang pertama adalah yang mana satu? Okey, yang pertama adalah yang ini. Yang ini sama besar. Kita tengok 1/2 dia sampai sini, besar dia. Okey, 1/2 kita boleh tengok kawasan yang dilorek sampai sini, sampai garisan ini. Jadi yang ini pun sampai sini. Jadi 1/4 tambah 1/4 kita akan dapat 2/4. Okey, kita cari lagi mana yang sama besar dengan 1/2. Okey, yang ini 3/6, iaitu 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 akan dapat 3/6. Mana lagi? Yang ini dengan yang ini. Jadi kita boleh simpulkan 1/2 pecahan setara bagi 1/2 adalah 2/4. Yang ini tadi 1/4 tambah 1/4 jadi 2/4. Kemudian 3/6. Kenapa 3/6? Sebab 1/6 tambah 1/6 tambah 1/6 dia akan dapat 3. Sebab 3 bahagian ini yang dilorek. 3 daripada 6 bahagian. Okey, kemudian 4/8 dan 5/10. Jadi ini semua adalah pecahan setara bagi 1/2. Baik, kita lihat. Okey, adakah 1/2 setara dengan 3/5?
Kita tengok, adakah 1/2 ini setara dengan 3/5? Kita tengok apa yang berlaku. Adakah setara? Adakah sama besar kawasan yang dilorek, yang diwarna ni sama besar ke tidak? Jadi, 1/2 tidak setara dengan 3/5 kerana dua pecahan ini tidak sama nilai. Kamu tengoklah kawasan 1/2 ini sampai sini saja besar dia. Okey, sampai sini sahaja 1/2 yang dilorek. Tapi 3/5 dia sudah lebih sampai sini. Jadi dia tak sama besar dengan 1/2. Jadi kita sebutkan 1/2 tidak setara dengan 3/5. Maksudnya 1/2 bukan pecahan setara untuk 3/5. Baik, seterusnya kita lihat bagaimana kita nak selesaikan atau nak mencari pecahan setara bagi pecahan wajar kalau tidak ada gambar rajah yang diberi. Contohnya tidak menggunakan petak yang berlorek. Jadi macam mana nak selesaikan? Kita lihat contoh yang pertama. Okey, 2/3. 2/3 sama dengan apa pecahannya? Apa pecahan yang setara dengan 2/3? Jadi macam mana nak selesaikan dengan cepat tanpa menggunakan petak yang dilorek? Jadi, caranya adalah seperti ini. 2/3 kita darab dengan mana-mana nombor. Contohnya, cikgu nak darab pengangkanya dengan 2. Jadi, cikgu darab 2. Kalau pengangka darab 2, penyebutnya mesti didarab dengan 2 juga. Atas dengan bawah mesti didarab dengan nombor yang sama kerana pecahan setara adalah sama nilai. Jadi, atas dengan bawah mesti didarab dengan nombor yang sama. Jadi, cikgu darab dengan 2. Jadi, jawapannya 4/6. 2 darab 2 sama dengan 4. 3 darab 2 sama dengan 6. Jadi, jawapannya 2/3 sama dengan 4/6. Maksudnya 2/3 adalah pecahan setara bagi 4/6. Okey, seterusnya contoh yang kedua. 1/4 sama dengan apa pecahan setara bagi 1/4? Jadi kita guna cara yang sama. Kita guna darab. Jadi cikgu tak nak guna darab 2 lagi. Cikgu nak darab dengan nombor lain pun boleh. Cikgu darab dengan 3. Syaratnya kalau di atas ini darab dengan 3, di bawah pun mesti darab dengan 3. Dia tak boleh nombor berbeza. Contohnya atas kamu darab 3, bawah nak darab dengan 4, tak boleh. Dia mesti sama-sama. Atas darab 3, bawah pun mesti didarab dengan 3. Jadi apa jawapan dia? Jadi 3/12 iaitu 1 darab 3, 3, 4 darab 3, 12. Jadi pecahan setara untuk 1/4 adalah 3/12. Faham murid-murid? Okey, seterusnya kita lihat contoh yang 6/8 sama dengan apa pecahan setara untuk 6/8. Jadi kita selesaikan. Jadi kali ini cikgu tak nak guna darab, cikgu nak guna bahagi pun boleh dengan syarat nombor yang kamu nak bahagi ini ada dalam sifir. Okey, 6 dengan 8 ada dalam sifir berapa? Ada dalam sifir 2. Jadi cikgu boleh bahagi dengan 2, atas mesti bahagi 2, bawah pun mesti bahagi 2. Syaratnya atas bawah mesti nombor yang sama. Kalau nak darab, atas bawah mesti darab nombor yang sama. Kalau bahagi, atas bawah mesti bahagi nombor yang sama. Contohnya kamu tak nak guna bahagi, kamu boleh guna darab sahaja pun boleh asalkan kamu darab dengan nombor yang sama atas bawah. Dan 6 bahagi 2, masih ingat lagi macam mana nak bahagi? 6 dibahagi oleh 2 sama dengan 3. 8 dibahagi oleh 2 sama dengan 4. Jadi 6/8 sama dengan 3/4. Terusnya contoh yang keempat. 9/15 sama dengan apa pecahan setaranya? Jadi
9/15. Okey, cikgu nak guna bahagi juga. Jadi cikgu cari 9 dan 15 ada dalam sifir apa? 9 ada dalam sifir 3, 15 pun ada dalam sifir 3. Maksudnya 9 dan 15 boleh dibahagi dengan 3. Jadi cikgu bahagi 3, atas bagi 3, bawah pun bahagi 3. Jadi jawapannya 3/15. Jadi macam mana nak semak sama ada betul ke tidak jawapan bahagi kamu? Cikgu dah ajar hari itu. Kamu semak secara menggunakan operasi darab, iaitu 3 darab 3 akan dapat 9. 5 darab 3 akan dapat 15. Jadi betul lah jawapannya 3/5. Jadi 9/15 pecahan setaranya adalah 3/5. Boleh faham murid-murid? Okey, jadi sekarang kesimpulannya, pecahan setara ialah dua pecahan wajar yang berbeza tetapi nilainya sama. Yang ini penting, nilainya adalah sama. Dan kamu boleh gunakan operasi darab dan bahagi untuk mencari pecahan setara. Dengan syarat nombor yang kamu gunakan mesti sama untuk atas dan di bawah. Contohnya, kalau pengangka didarab dengan 2, penyebut pun mesti didarab dengan 2. Kalau bahagi pun sama. Kalau pengangka dibahagi oleh 3, maka di bawahnya atau penyebutnya mesti dibahagi oleh 3 juga. Boleh faham murid-murid? Jadi sekarang masa untuk mencuba. Jadi murid-murid tolong sediakan buku latihan matematik kamu. Kamu perlu salin ke semua soalan ini. Pastikan kamu tulis dulu tajuk kita pada hari ini, objektif pembelajaran, tarikh dan hari. Dan jangan lupa buat garisan di tepi buku latihan kamu. Kemudian kamu salin soalan ini, tuliskan pecahan setara bagi pecahan wajar berikut. Jadi ada 6 soalan. Kamu boleh tengok semula video yang teknik yang cikgu telah tunjukkan tadi. Pastikan kamu betul-betul faham, barulah kamu menjawab ke 6 soalan ini. Boleh murid-murid tahun 3? Sekiranya ada sebarang pertanyaan atau kurang faham, kamu boleh hubungi cikgu. Tapi sebaik-baiknya kamu tengok semula. Ulang balik video ini, kamu tengok semula bagaimana cara untuk mencari pecahan setara. Jadi itu sahaja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, terima kasih. Kita berjumpa lagi pada sesi pembelajaran yang akan datang. Bye.